لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وقال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Terima kasih pada Puan Ainun selaku pengacara pertemuan kita di Alam Maya kali ini. Tak dilupakan Opah Sabariah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan kita yang menjadi penonton setia antara orang yang bersama dalam kumpulan yang kecil ini setiasa daripada pagi sampailah malam. Mudah-mudahan juga Allah menambatkan hati kita kerananya dan Allah mencampakkan dalam hati kita atas dasar kasih sayang juga kerananya. Muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, hari ini adalah hari yang ke-27 Ramadan dan sudah pasti ada setengah daripada kita yang mungkin yang dah balik kampung, ada yang dah nak mula bercuti dan akan bercuti kerana kita akan sambut hari raya. Dalam masa yang sama, Ramadan juga bakal berlalu pergi meninggalkan kita. Sedih ada, gembira pun ada. Saya yakin perasaan yang sama ada dalam hati tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terutama kita yang melalui fasa Ramadan selama 30 hari ini, kita lalui juga dalam keadaan dengan pelbagai bentuk. Tapi kali ini Alhamdulillah Allah anugerahkan kepada kita seperti sedia kala puasa kita, solat kita dan amalan kita yang lain seperti bulan-bulan lain, seperti tahun-tahun yang lain, tidak seperti pada 2 tahun lepas yang Allah uji kat kita. Suasananya sedikit berbeza dengan dihadirkan sedikit ujian buat seluruh dunia. Tapi Alhamdulillah, syukur pada Allah, mungkin barakahnya ialah dengan doa daripada tuan-tuan perempuan semua, Allah angkat wabak ini walaupun masih ada, sebab ujian ini tidak akan terhenti. Kenapa? Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji kita, nak tengok siapa di kalangan hamba-hambanya ahsanu amala. Boleh buat sebaik-baik amal. Ni dia poin ni. Jadi kalau ayat yang saya bacakan tadi menerusi surah Al-Baqarah ayat 183, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, Allah cerita dekat kita dan ayat itu ayat yang kita pegang sebagai ayat perintah daripada Allah untuk kita berpuasa di dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, situasinya ialah macam mana kita nak manfaatkan Ramadan ini. Kita tuan-tuan, Ramadan ini ibarat tetamu. Kita ni tuan rumah. Jangan anggap Ramadan tu tuan rumah. Kita ni nak balik dah. Kita adalah tuan rumah. Kita sambut tetamu kita Ramadan. Tuan-tuan, logik akal manusia, kalau tetamu datang rumah kita, saya rasa berapa lama yang tuan-tuan dan puan-puan boleh bertahan untuk layan, untuk bagi sebaik-baik mungkin layanan, segala memenuhi permintaan tetamu yang datang rumah kita. 1 hari, 2 hari, 3 hari, ataupun mungkin 2 jam dah meluat dah. Saya nak sebut pada tuan-tuan ni hakikat kita, logik akal manusia lah. Bila mana orang-orang yang bertandang kawan-kawan kita, mungkin saudara mara kita dan sebagainya yang datang, 2-3 jam tu dah rasa macam lamanya dia main rumah aku. Saya nak bagi tuan-tuan untuk fikir Ustaz. Betul kata puan tadi, Ustaz, sangat masa berlalu. Jadi tuan-tuan, kalaulah Ramadan tu kita umpamakan sebagai tetamu datang pada kita sebulan tuan-tuan. Sebulan. Bayangkan kita tuan-tuan, macam mana kita meraihkan dan kita memanfaatkan tetamu yang datang dengan penuh pengisian. Ibarat orang yang datang bawa barang. Bukan datang saja-saja tuan-tuan. Datang Ramadan tu datang bawa keistimewaan. Datang bawa pengisian. Datang bawa dengan pahala yang luas di sisi Tuhan kerana rahmatnya.
Ni nak bagi tahu pada tuan-tuan. Kalaulah kata logik akal kita dengan manusia makhluk biasa, kita 3 jam satu hari tu, ya Allah. Masa. Tapi tuan-tuan ambil balik satu hadis Nabi sebut apa? Duyuf ini adalah tetamu. Duyuf ini adalah rahmat. Apa yang patut kita layan? Layanlah dia sampai 3 hari. Sebaik-baik layanan. Lepas pada tu kita serah pada dia. Imma dia nak balik, imma dia nak kekal. Tapi layanan yang 3 hari tu mesti yang terbaik. Itu kita dalam agama. Tetapi tengok dalam bagaimana Ramadan datang dekat kita. Sebulan tuan-tuan. Ada di kalangan kita yang cepat kira nak raya, cepat nak sungguh nak habis puasa. Sebab raya bila tuan-tuan? Raya hari Sabtu. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan jangan bimbang. Raya hari Sabtu. Cuma raya pertama ataupun raya kedua, tunggu nanti penyimpan Maha Besar maklumkan sama ada hari Jumaat ataupun hari Sabtu. Yang penting Sabtu akan raya. Jangan bimbang. Jangan gaduh. Orang kita duk kira gaduh. Saya di Jakim ni, orang pakat duk telefon tanya, orang pakat mesej. Ustaz nak tanya betul-betul Ustaz ni. Jakim kan keluarkan kenyataan melalui penyimpan Maha Besar. Bila sebenarnya raya? Dia ingat saya kot simpan anak bulan raya tu. Dah. Kalau dekat bulan, ada dekat bulan bintang, tuan-tuan. Tu baju Melayu tu ada bulan bintang. Tapi nak tengok anak bulan bukan hak kita. Bukan kita yang boleh tentu, hanya Allah saja. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, ialah bagaimana kita nak menghabiskan hari-hari terakhir dalam Ramadan. Dan sudah pasti semalam, hari ini 27 Ramadan, kebanyakan ulama menyatakan bahawa kebarangkalian berlakunya Lailatul Qadar ialah pada malam 27. Walaupun baginda Nabi SAW menyatakan bahawa ia akan berlaku pada malam-malam ganjil. Bagi kita masyarakat awam, jangan terlalu terikat hanya 27. Sebab amal kita yang lain pun sikit. Jadi tuan-tuan, beda-beda. Alah, orang kampung kata saya. Orang kampung saya kata, beda tu maksudnya kita pandai-pandai bahagi. Sepanjang dalam Ramadan ni, 30 hari, 29 hari, manfaatkan setiap waktu, setiap ruang yang ada dalam hidup kita ni, buatlah benda yang baik. Ni tuan-tuan, saya yakin pagi tadi dah mula apa kelas kan tadi. Quran mungkin buku 6.30. Ni tak ada nak lena lagi ustaz. Tiba-tiba ustaz pula lah. Masuk ceramah pula, sakit telinga kami dengar tak oi. Biasalah. Tazkirah ni bukan nyanyi. Tazkirah ni bukannya orang kata benda yang sonok-sonok. Tazkirah ni peringatan. Benda nak kena beringat tuan-tuan. Bila benda beringat ni kadang-kadang kena zakah, kadang-kadang kena marah, kadang-kadang kena tengkin, kadang-kadang kena nasihat, kadang-kadang kena pujuk. Segala segi benda nama dan peringatan. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maka kita berada di penghujung Ramadan. Saya bagi tadi sebagai andaian. Kalaulah Ramadan tetamu kita selama 30 hari kita dah rasa meluat tuan-tuan, Allah rugilah kita. Tambah pula Ramadan datang kita buat tak tahu hala. Kita buat indah tak indah, kita buat tak besarlah dia. Biar pilah kat dia. Tuan-tuan rugilah kerana Ramadan akan datang setahun sekali. Ni kita duk rasa dah, sonoknya kita Ramadan sebab kita duduk dalam Ramadan. Tuan-tuan, ya sekarang ni Ramadan dengan kita. Dan Ramadan akan pergi. Tapi tuan-tuan, kita belum tentu sampai ke penghujung nanti. Ramadan insyaAllah akan selesai. Melainkan kiamat saja. Itu je. Tapi kita malam ni, bukan cakap malam ni, saat lagi pun boleh jadi. Tak boleh pun boleh jadi tuan-tuan. Collapse terus meninggal. Kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab kita ni milik Allah. Berarti tuan-tuan, apa yang perlu kita buat terutama di penghujung Ramadan? Maka saya bawakan tajuk berkenaan dengan istiqamahnya kita di dalam bulan Ramadan. Bertitik tolak daripada perempuan, bertitik tolak daripada setiap kita. Sebab itulah amal yang kita buat, dia bukan kira dia pak start ke, tak start ke, memang tak mau start ke, apa-apa ke. Yang penting dia tengok apa yang kita buat. Itulah kita duduk dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan. Sahabat rahimakumullah sekalian. Saya yakin di kalangan kita dah ramai mengikuti majlis khatam Al-Quran. Kan? Kementerian sana buat majlis khatam. Jabatan ni buat kementerian. Batu lagi NGO syarikat ni buat pula majlis khatam. Tuan-tuan daripada taman-taman buat majlis khatam. Batu peringkat Puspa Nita, Puspa Dewi, Puspa Seri, segala jenis puspa yang ada. Bahkan jenis spa pun buat juga majlis khatam Quran. Buat belakang tuan-tuan. Meriahnya kita tengok dalam Ramadan ni majlis khatam Quran.
Sonok, saya pun tumpang sonok. Walaupun benda tu kita katakan benda tu dibuat untuk mengindahkan hari-hari kita dalam Ramadan. Bagus. Saya ucap tahniah kepada pihak penganjur walaupun benda tu bukanlah sebagai penutup kepada bacaan kita semata-mata, tapi untuk menganjurkan rasa seronok dan rangsangan terutama kepada kita yang berusaha untuk bersengkang mata baca Al-Quran. Jadi tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, maka ayuh sama-sama kita tengok apakah yang boleh kita ambil pengajaran untuk kita jadikan Ramadan ini sebagai satu bulan yang boleh istiqamahkan kita, yang boleh jadikan kita sebagai orang yang tetap dengan pendirian, orang yang kekal dengan amalan, orang yang kukuh dengan keimanan. Ni dia, ni kita nak cerita ni. Sebab tuan-tuan, saya pun cakap berdegur-degang tuan-tuan. Orang tengok ustaz kemas tak cakap. Ya, cakap kemas. Tapi time nak buat, hampir. Jadi tuan-tuan, kita nak tengok apa kesan Ramadan dekat kita. Apa mana salah silap kita. Kat mana kita kena baiki. Ya, sebaiknya sebelum masuk Ramadan lagi, kita dah bentuk diri kita untuk sediakan sebagai satu bekas kosong untuk kita di-upgradekan sesuatu. Jadi hari ini mungkin Ramadan yang kita datang ini kita dah buat pengisian-pengisiannya. Hanya sekarang ni kita nak lengkapkan usaha-usaha akhir kita, terutama dalam Ramadan untuk kita bawa bekal pada 11 bulan mendatang. Muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, ayat Quran yang saya baca tadi seringkali kita dengar dan diulang-ulang oleh para asatizah kita, oleh para guru-guru kita. Kenapa ayat itu Allah sebut Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kenapa Allah mula dengan Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, nak bagi tahu kepada kita bahawa Allah pilih di kalangan hamba-hambanya iaitu orang yang beriman. Kita tengok hari ni, kenapa aku tak boleh istiqamah? Kenapa aku tak boleh kekal? Kenapa aku ada masalah? Kenapa aku malas? Kenapa dan kenapa? Soalannya itu jawapan paling utama. Iaitu mungkin keimanan kita belum lagi kita mampu untuk mantapkan. Jadi tuan-tuan, fasa ni masih ada. Sebab kita ada baki lagi. Malam semalam 27 Ustaz. Habis dah lalu tu dah tak lagi. Kan disebut oleh Nabi pada malam-malam ganjil. Rebut tuan-tuan. Ada satu malam lagi. Bila? Malam lusa. Malam lusa pula. Malam esok. Malam ni, malam 28. Malam esok, malam 29. Jadi tuan-tuan, kita boleh usaha sesuatu untuk kita grab. Bukan ambil grab hantar makanan. Bukan grab cari makan. Tak. Kita cuba untuk peroleh sesuatu dalam bekal kita, terutama kita nak tinggalkan Ramadan ini. Jadi baik, tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, izinkan saya untuk berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan apa yang perlu kita buat. Baik, saya jadikan ia sebagai satu kata kunci lah, ataupun kita nak buat sebagai justifikasi untuk kita peroleh nilai istiqamah. Yang saya yakin ya, istiqamah ni bermula daripada hati, bermula daripada persiapan diri, bermula daripada kemantapan ilmu, dan juga segala apa yang kita buat sebelum lagi. Tetapi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak minta untuk kita sama-sama fikirkan, kalaulah perkara yang saya kongsikan ini juga daripada dapatan para ulama yang dikumpulkan berdasarkan penelitian dan penulisan mereka, menyatakan bahawa ini di antara perkara yang boleh diambil perhatian untuk kita apabila nak buat sesuatu, kita nak buat benda-benda yang kita kata amalan-amalan, perbuatan ataupun apa-apa saja yang kita nak buat baik. Tapi benda tu kita nak istiqamah. Okey, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maka disebutkan oleh para ulama, pertama sekali untuk kita, sebab ayat tadi saya nak sebut pada tuan-tuan, kita puasa ni sebenarnya untuk apa? Ya, kita nak jadi hamba Allah. Kita nak rasa kesusahan. Jawapan macam-macam. Sebab kita puasa ni macam-macam kita punya yang kita faham objektif dia. Tujuan kita puasa ialah pertama, mendekatkan diri dengan Allah. Kedua, selaku hamba Allah kita ikut perintahnya dengan penuh ketaatan. Yang ketiga, sebab kita nak merasai bagaimana susah payahnya mereka yang lain yang ditimpa dengan ujian. Itu antara objektif.
Tapi tuan-tuan, Allah rangkumkan paling utama bagi kita yang puasa ini, Allah sebut di penghujung ayat tadi, iaitu la'allakum tattaqun. Moga-moga kalian beroleh takwa. Jadi tuan-tuan, perkara ni yang kita nak bawa dalam diri kita ni. Sebab bila takwa, dia boleh pandu kita, dia boleh selamatkan kita, dia boleh jaga dan pelihara kita. Hatta saya pun tuan-tuan nak bercakap banyak ni, ya Allah, ujian macam-macam. Jangan duk ingat, oh ustaz ni ahli syurga. Hampa ingat ahli syurga pun tak diuji ke. Kita sebelum nak dapat tu tuan-tuan, ujiannya banyak. Baginda Nabi SAW sendiri diuji dengan begitu hebat. Sebab tarafnya para anbiya. Kita ni tahapnya biasa-biasa. Biasa-biasa pun sekali orang tarik mi Maggi depan kita budak-budak kan. Tarik bubuk je tuan-tuan. Makan pagi-pagi tu kita tengok melelet. Ayat liuk kita sendiri. Kenapa apa? Sebab kita orang biasa. Diuji dengan biasa pun dah letih tuan-tuan. Jadi Allah akan uji kita dengan sesuatu. Maka perlu kita lihat bahawa la'allakum tattaqun itu bukanlah satu tingkatan yang biasa-biasa, tapi tingkatan yang cukuplah biasa untuk orang yang luar biasa. Tapi orang yang biasa-biasa akan dapat yang biasa-biasa. Sebab itulah tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kita yang bersusah payah dalam Ramadan ni tuan-tuan, baca Quran, sembahyang sunat, mayan tarawih, sedekah, kan, infak, zakat, wakaf, lagi segala segilah yang tuan-tuan buat tuan-tuan. Semua tu Allah akan nilai. Sebab apa? Sebab kita nak ambil kemuncaknya ialah la'allakum tattaqun. Jadi muslimat rahimakumullah, apakah perkara yang perlu menjadi rangsangan kita, terutama nak dapatkan istiqamahnya kita, terutama dengan perkara yang kita lalui dalam Ramadan, agar ia tidak tertinggal begitu sahaja. Maka perkara pertama para ulama sebut ialah kita kena letakkan syarat, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai musyaratah. Musyaratah, iaitu kita kena letakkan syarat. Walaupun benda ni tuan-tuan sepatutnya kita buat di awal Ramadan, tak salah, tapi saya cuba nak bagi pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh buat dan ambil sebagai satu unsur-unsur yang boleh dijadikan sebagai rujukan, terutama kita yang orang biasa. Bila kita kata, kenapa lah aku boleh baca satu juzuk Quran habis 1 bulan. 1 juzuk 1 bulan, bukan 1 juzuk 1 hari. Tak apa tuan-tuan. Tapi kenapalah bulan lain 1 ayat pun aku tak boleh bergagah-gagah nak baca. Ni mungkin salah satunya ialah disebutkan ialah kita kena letak syarat. Kalau tuan-tuan tak letak syarat, kita takkan jadi. Betul. Takwa ni boleh menjaga kita. Sebab itulah ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab bertanya kepada tu imam tarawihnya, iaitu siapa? Sahabat Nabi, iaitu Ubay bin Ka'ab. Kan? Ma hiya taqwa? Apakah itu takwa? Kata Ubay bin Ka'ab, masa kita, umpama seorang itu yang berjalan di satu lorong, yang lorong itu ada padanya halangan-halangan seperti duri-duri yang tajam dan sesuatu yang menyusahkan dan menyesatkan kita untuk melalui jalan yang agak lurus itu. Jadi tuan-tuan, itu gambaran bahawa takwa ni, kalau kita orang biasa jalan tak ada masalah jalan, tapi ada benda-benda halangan, so kita kena lebih berhati-hati, kita kena perhati, kita kena fokus, kita kena jaga-jaga. Itulah namanya takwa yang Puan Rafidah sebut tadi tu. Takwa ni boleh menyelamatkan kita. Ya, sebab bila kita ada takwa, benda yang Allah larang kita tak akan buat. Tapi benda yang Allah suruh kita tak akan lepaskan untuk buat. Tu takwa. Bukan takwa ni benda orang suruh buat, tengoklah kalau nak buat. Kalau benda tak suruh buat, tak buat langsung. Ataupun benda yang disunatkan, tengoklah kalau dan. Tu namanya salah tuan. Takwa ni kita akan rasa takutnya ke Allah. Tu yang sampai ayat Quran sebut, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan ayat Allah ni bertambahlah keimanan mereka. Ni takwa ni tuan-tuan, sampai tahap kemuncak kita rasa lazat, kita rasa sonok, kita rasa enak saat-saat kita buat benda yang namanya kebaikan. Tapi kalau orang yang biasa-biasa buat solat sunat, masuk dalam Ramadan, solatnya. Tapi bila masuk di Syawal, tak apalah, tak payah itu, dan tarawihnya ni tak ada tarawih. Ya, tarawih itu proses. Masuk saja bulan yang lain, jangan tinggal solat sunat nawafil, solat sunat yang lain, qabliyah, ba'diyah, ataupun perkara sunat yang lain, solat sunat hajat, taubat, tahajud kita, kan, witir dan seumpama dengannya yang kita duk buat dan praktikal dalam Ramadan ini. Maka perkara pertama yang disebutkan ialah kena letak syarat. Panggil contoh, kan, 1 hari aku mesti baca
10 ayat Quran. Contoh tu syarat. Satu hari, aku kena buat paling-paling minima solat tarawih dalam Ramadan. 8 rakaat tu paling lekeh. Plus 3 lah witir. Jadi 11. Letak syarat. Jadi bila kita tak syarat, kita akan terikat. So bila tak syarat, balik-balik letih, terbongkar makan dengan mutabak lah, makan dengan sembok lah, makan dengan leci ikan, leci kenduk, leci apa lagi kan, macam-macam jenis leci. Makan-makan kenyang balik. Allah tak larat nak tarawih ni. Lena dulu lah. Lena sedap subuh kan. Tak apa. Macam mana? Penat. Sebab kita takkan rasa apa-apa sebab kita tak letak syarat. Macam tuan-tuan dan perempuan kahwin dulu tu mesti tuan-tuan letak syarat. Abang nak pilih ayang ni, syaratnya raya pertama, setiap kali raya mesti balik rumah ayang. Tu contoh-contoh lah. Tu yang jadi berkelai tu. Contoh. Jadi, kita tak syarat. Bila tak syarat ni, orang tu, hak yang suka ni, dia akan cuba buat. Sebab orang saya nak, masa kita tak syarat apa-apalah. Kan? Mesti orang yang nak tu, dia akan berusaha. Macam tu juga kita. Kalau kita nak benda tu, nak dapatkan redha Allah, nak dapatkan keampunan Allah, letakkan syarat. Syarat ni lah yang akan memegang dan menjadikan kita bertanggungjawab terhadap apa yang kita nak buat. Tu kata para ulama. Jadi, bila letak syarat, kita akan terikat. Yang kedua, tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, mungkinlah juga bila kita sebut tentang keadaan diri kita, apa yang perlu kita buat? Yang kedua, kita letakkan sebagai namanya muraqabah. Muraqabah ni perkara yang kita kena teliti. Perkara yang kita kena perhalusi. Tengok balik syarat tadi. Tadi aku letak syarat sehari paling paling kurang 10 ayat. Tapi kan, baca 3 ayat, cabaran sungguh. Sebab A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Contoh. Sadaqallah. Ala siratim mustaqim. Contoh. Sebab kenapa masuk ayat keempat tuan-tuan terus mengantuk? Ni cabaran. Jadi tuan-tuan rasa macam Allah tak boleh pi tahun ni nak baca macam mana 10 ayat ni kan. Kita buat balik muraqabah tu, kita buat balik penilaian, pemerhatian. Macam tak boleh 10 ayat ni. Kita kena kurang sikit lah kot. Dapat 8 ayat. Contoh penelitian. Lepas tu tarawih. Aku tak mampu nak buat 8 ni. Aku dah buat berapa? Jangan langsung tak buat tuan-tuan. Paling tidak ambil sunnah Nabi. Sunnah Nabi ialah 8 rakaat. Jadi kalau tuan-tuan tak boleh buat 20, mungkin banyak sangat. Buat 8. 8 macam mana Nabi SAW buat. Kan? Bahkan juga pernah dinyatakan bahawa Ubay bin Ka'ab pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Ubay bin Ka'ab ni ketika mana dia nak tahu tentang bilangan solat. Ubay bin Ka'ab datang berjumpa Nabi SAW dan mengadu dekat Nabi. Katanya, wahai Rasulullah, pernah satu ketika ada beberapa orang perempuan datang ke rumah aku. Mereka kata kepada aku, wahai Ubay, kami tak mampu untuk hafal dan baca ayat Quran. Sebab kami tak boleh nak baca macam kamu. Sebab Ubay bin Ka'ab kita tahu dia adalah seorang sahabat yang mempunyai suara yang bagus. Bacaan yang bagus. Sebab tu dia boleh diangkat menjadi imam pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Ketika mana solat tarawih yang dikumpulkan seluruh masyarakat Madinah ketika itu. Nak digambarkan kepada kita bahawa tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian ialah bagaimana Ubay bin Ka'ab tanya dekat Nabi. Kata ada beberapa orang perempuan datang kat aku nak solat dengan aku sebab aku boleh baca Quran dengan baik. Jadi aku pun mengimamkan solat di rumah aku dengan 8 rakaat. Jadi nak tunjukkan bahawa Nabi juga mengatakan bahawa benda tu boleh 8 rakaat. Jadi tuan-tuan, jangan buat terlalu rendah. Rendah 8 tu cantik tuan-tuan. Sebab 8 ni bukan solat straight. Solat kita berhenti. Berhentinya namanya rehat. Rehat itulah yang disebut sebagai tarawih. Iaitu solat yang rehat-rehat. Solat yang direhat-rehat. Bukan rehat 3 jam. Sambung pula 2 rakaat. Ni tuan-tuan tu memang berehat betul. Tu qiyamul lail, qiyam tengah malam. Bangkit lena pula. Bangkit lena pula. Takut kita lena tak bangkit-bangkit tuan-tuan. Ni yang bimbang. Jadi disebutkan untuk kita ambil bahawa bila letakkan syarat kedua itu muraqabah, kita boleh memperhalusi balik. Tengok balik, perhati balik. Macam tak okey. Ubah. Ikut kesesuaian kita. Yang penting tuan-tuan buat.
Okey, masuk fasa yang ketiga iaitu namanya mujahadah. Inilah ramuan kalau kita sebut sebagai garam dan gula. Kalau dalam kuali tu kita nak letak ramuan tu, tadi kita ada kuali, kita ada bahan-bahannya. Kuali itu adalah kita. Bahan-bahannya apa dia? Okey, masukkan yang tadi yang pertama sekali musyaratah, yang kedua muraqabah, yang ketiga ialah mujahadah. Nak menyedapkan untuk kita, nak bagi kita puas, nak bagi kita mampu untuk buat. Sebab memang manusia biasa, mana-mana pun, hatta kita, saya, kan? Nak buat tu mesti akan ada halangan, mesti akan ada cabaran. Jadi perkara yang menjadi ubat untuk kita berdepan dengan segala ujian dan cabaran ini ialah namanya mujahadah. Mujahadah ni yang kena buat tuan. Jadi mujahadah ni malah dia bukan boleh duduk saja. Mujahadah ni memang main daripada diri kita sendiri. Dia semangat dia tu. Sebab tu bila kita tahu tuan-tuan, kenapa Ramadan kita mampu untuk bangkit solat 8 rakaat plus 3 jadi 11. Kenapa kita mampu untuk baca Quran walaupun kita bulan lain kita tak tahu Quran dari mana. Ya, sebabnya ialah kekuatannya berpunca daripada semangat berjamaah. Itu dia. Tu antara keyword dia. Kunci, kata kunci ialah kita boleh buat sebab kita beramai-ramai, kita berjamaah, berkumpul bersama-sama. Tengok seorang bangkit, takkan kita tak bangkit. Malu, bangkit. Walaupun dalam hati, alamak, tak bangkit. Lagi tak ikhlas pula. Memanglah tuan-tuan, itu cabaran kita. Mujahadah ni lah yang akan lawan segala jenis. Namanya riak, tak ikhlas. Yang benda-benda yang pelik ni, kita kena lawan. Mujahadah ni kena bersungguh-sungguh. Ubat dia ada kat kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, contohlah kita buka puasa. Macam tadi, kena ayam pocik, ayam golek, kambing bakar, tu dia tuan-tuan. 3-4 ketui ni kan, 3-4 ketui sikit sangat. 3-4 menu ni kan tuan-tuan, duduk sandak tuan. Nak bangkit, waladdallin. Belahak dulu. Belahak pula. Sendawa. Asyik baik tak terkeluar ni kambing tadi tuan-tuan. Tak boleh tak nak sebut habis sebab kenyang. Tuan-tuan, ni antara cabaran kita. Saya nak sebut. Tapi bila kita berjamaah, kita duduk ramai-ramai, kan benda tu jadi macam tak payah nak susah-susah buat. Kenapa? Ruh semangat berjamaah tu. Kita boleh qiyam tengah malam, kita boleh solat berjamaah, kita boleh pergi masjid lagi, boleh baca Quran lagi. Kenapa? Ruh jamaah. Tu dia rupanya. Ni benda-benda yang macam ni betul. Tahlil tiap pagi petang dengan gerut sebab ni boleh pula kalau seorang lihat betul. Betul pun maksudnya. Seorang tu dia rasa insya-Allah ujian sungguh lah. Kan macam saya sebut tadi lah. 3 ayat, 4 ayat dah mula menguap. Tu tak kira lagi. Sat lagi anak mai kacau. Suami suruh pi buat apa-apa. Kita tak dah nak, baru nak mula. Dia macam-macam. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut ni namanya ujian. Maka mujahadah resepi kita untuk kita buat dengan bersungguh-sungguh. Mujahadah tuan-tuan. Kena kuatkan semangat. Kena duduk cara berjamaah ni ramuan kita untuk kita dapatkan kepuasan dalam beramal soleh. Maka yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, iaitu namanya muhasabah. Muhasabah. Kita buat satu penilaian, buat satu perhitungan. Kita tengok balik. Apakah yang kita buat ini benar-benar mengikuti spek dia? Tu dia. Benar-benar mengikuti kehendak dia. Dari sudut keupayaan, dari sudut saranan, dari sudut kelebihan. Cek balik. Kalau aku duk buat solat sunat berjamaah, tapi solat fardu aku tak jamaah. Tak kena. So, buah balik. Fardu pun kena jamaah. Solat sunat pun lah aku boleh buat jamaah. Nampak? Betul balik. Dia kita balancing. Check and balance. Tuan-tuan ada check and balance dah kereta masing-masing nak balik kampung ni. Kena check and balance sebab kita tahu. Kalau tak buat benda tu tak lagi kita akan risau-risau. Maka muhasabah penilaian akhir kita, Allah macam ni yang punya aku. Itu aku bagi sedekah elok dah. Aku bagi 1,000. Tapi aku bagi aku up dalam status. Tuan-tuan, bersama saya Ustaz Nabil, saya nak bagi ni RM1,000. Ceng. Bersama dengan tetamu-tamu kita di Bazar Ramadan. Jom kita tengok siapa yang kena. Bibi, cik ni boleh apa? Nak beli ni? RM500. Okey, saya bayar makcik. Mungkin betul niatnya. Alhamdulillah. Kita doakan moga-moga orang yang buat konten-konten ni kan kadang-kadang kan Allah jaga hati mereka. Sebab susah tuan, susah. Betul kita nak buat baik ni orang like banyak. Orang suka. Tapi bimbang hati kita. Betul. Betul. Cek kereta kena 300. Hak yang tak cek lagi jangan ingat selesa. Nak jalan jauh ni. Tu baru 300 dah kita rasa banyaknya. Ni kita yang kita nak kena cek diri kita. Berapa yang dah longgar. Berapa dah kenduk. Kita nak kena cek balik. Jadi muhasabah untuk kita tengok dan renung-renung kat mana kurang, kat mana yang perlu dibaiki. Baik, step yang terakhir. Saya letakkan yang nombor 5 untuk kita bersama-sama yang disebutkan oleh para ulama, iaitu namanya
muaqabah pula. Muqafahah. Muqafahah. Muqafahatun. Iaitu kita reward diri kita sendiri. Kita reward diri kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat rahim. Yalah yang ke-5 kan. Sebelum ke-5, satu lagi betul. Yang ke-5 iaitu namanya muaqabah. Maaf saya. Muaqabah. Sebelum masuk muqafahah, tengok muaqabah. Muaqabah ni maksudnya kita denda. Kita iqab lah, bahasa Arabnya iqab. Iqab ni bukanlah denda tu maksudnya kita lukakan diri kita, kita sakitkan kita, tak ada. Muaqabah ni kita buat satu denda untuk mengikat benda yang kalau kita dah tak syarat tapi kita tak buat. Letakkan muaqabah ni sebagai inzar, peringatan. Macam tu. Kalau apa-apa, kalau aku tak baik. Contoh kalau kita kata pagi-pagi aku kena sedekah. Contoh, ataupun setiap kali aku pergi masjid aku kena sedekah. Tiba-tiba pergi masjid tak sedekah. Jadi apa muaqabah dia? Apa dia punya denda dia? Rupanya kita kena iqab diri kita. Esok ataupun sekali lagi aku pergi masjid, aku kena double dengan nilai yang ada. Contoh. So kita akan terikat diri kita untuk kita berjaga-jaga. Kalau aku tak buat, aku kena iqab. Tak payah cerita ke orang. Hari ni aku tak pergi masjid. Maka aku iqab diri aku. Takut orang lain di media sosial, dia faham. Hang mendenda diri hang. Jadi orang tak faham. Jadi tak payah tuan-tuan. Konten ni kadang-kadang benda yang baik disalah arti dan takut juga benda yang baik hilang pahala untuk diri. Jadi kita kena jaga-jaga. Sebab tu tak ada media sosial dulu-dulu kadang-kadang kita bukan tak tahu tapi ramai je orang yang tolong. Ramai je orang buat baik. Cuma benda tu sebab tu Allah angkat kebaikan mereka semua. Kita bimbang kali ni kita nak kejap konten, nak kejap kandungan, nak kejap followers, nak ambil yalah kita punya famous dan sebagainya. Wallahu alam, tak tahulah. Cuma kena berjaga-jaga sebab Islam ini terlalu perhalusi berkenaan dengan isu-isu kecil ini, terutama sudah hati. Baik, itu yang ke-6. Yang ke-7 saya tutup di sini tuan-tuan dan puan-puan, itu namanya ialah muqafahah. Muqafahah ni kita reward, kita bagi penghargaan untuk diri. Sebab tu Allah pun bagi penghargaan untuk kita. Duduk dalam madrasah Ramadan 30 hari, Allah bagi satu hari kegembiraan yang tak ada pada tahun lain, yang tidak seperti dengan saat dan masa lain, iaitu Allah bagi hari raya. Kita pun sebelum masuk raya pasang lagu raya, menjelang hari raya. Contoh kan, contoh. Kita dengar tu, wow, dah gembira, dah terbayang hari raya walaupun tak raya lagi. Nampak? Tu baru aura lagu. Tak masuk hari raya lagi. Hari raya tuan-tuan, tak payah ceritalah, siapa-siapa pun akan pakai baju sebaik mungkin. Bukan baju baru ya, baju yang terbaik tuan-tuan. Jumpa orang ya pasang lampu liklak-liklak. Tapi bulan lain gelap tu, bukan liklak, gelap. Ni bulan Ramadan ni sebab nak sambut syawal, pasang pelita 7 likur, tambah lagi 70 merga satu. Taklah tu gurau je. Nak sebut kata kita meriahnya Ramadan ni sebab kita nak dapat tu hari raya. Ya, rupanya Allah bagi kepada kita satu hadiah istimewa setelah mana dalam Ramadan dah ada macam-macam bonus. Maksudnya Allah tambah lagi hari yang kita diwajibkan untuk kita diharamkan untuk berpuasa, diharamkan untuk berpuasa, iaitu pada 1 Syawal. Tuan jangan duk gatai-gatai, tuan tak boleh hari yang diharamkan berpuasa. Tu dia. Hari namanya hari raya. Ya. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, ni nak sebut pada tuan-tuan untuk kita ambil peluang. Kenapa? Rupanya yang terakhir saya nak sebut pada tuan-tuan ialah bagilah keseronokan tu untuk diri dengan pakai pakaian yang cantik-cantik, pakaian yang elok. Kalau ada yang keupayaan nak beli yang baru, silakan. Ada kata saya tak sekali raya 5 pasang terpulang. Tuan-tuan janganlah cemburu, janganlah jealous. Boleh dia job banyak, rezeki dia tuan-tuan. Biarlah 5 pasang sebab dia nak tiri. OOTD. Budak-budak Malang kata nak keluar ambil gambar dia. Tak apa, pergilah. Terpulanglah. Yang penting tuan-tuan, kita jangan rasa dengki ke apa tak orang. Biar pergi. Kita rasa bahagia dengan apa yang Allah anugerahkan kat kita. Tu dah satu kebahagiaan. Sebab tu reward tuan-tuan, bagilah sesuatu. Sebab tu kita dalam adat kita, hari tu kita bagi duit kat anak-anak dan sebagainya. Tapi pada saya, kalau dapat, anjurkan begini. Kalau boleh, duit anak-anak tu kita bagi sebelum raya. Sebab kita nak ambil fadail dalam bulan Ramadan atas nama sedekah. Sajalah tradisi kita memanglah pagi raya ataupun hari raya, sepanjang raya kita akan bagi duit raya. Tapi kalau dapat, sebelum tu duduk dalam Ramadan ni kita nak ambil afdalus sadaqatu fi Ramadan. Itu kata Nabi. Sebaik-baik sedekah di dalam bulan Ramadan.
Baik tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu yang saya boleh kongsikan kepada anda bagaimana untuk kita istiqamah dengan amalan-amalan sepanjang dalam bulan Ramadan. Hanya 6 perkara tadi untuk tuan-tuan catat dan ingat serta kalau boleh amalkan sepanjang kehidupan. Moga-moga beroleh manfaat untuk diri saya dan diri semua di kalangan kita, insya-Allah. Terima kasih pada pihak SPA, terima kasih juga pada pengacara kita Puan Ainon, dan juga terima kasih pada Opah dan juga semua yang lain. InsyaAllah jumpa lagi, dan tak terkecuali kot saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin pada semua, sebab nanti kita jumpa minggu depan Raya yang ke berapa. Itu pun kalau tuan-tuan kalut buka rumah terbuka, memang sebab pasal tutup. Sebab tak ada terbuka untuk Hari Raya. Tak ada lagi. Dia tak maklum lagi. Kalau ada, dia maklum. Gitu je lah ceritanya. Okay? Semoga kita semua jadi orang yang terpilih, hamba Allah yang bertakwa, beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan di lain masa, di lain ketika. Hati-hati dalam perjalanan. Banyakkan berdoa. Dan ingatlah sahabat-sahabat kita yang lain. Moga-moga doa kita Allah iringi dengan kebaikan, insya-Allah. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Nabil Ahmad atas perkongsian ilmunya. Sebenarnya tadi memang menarik sangat Ustaz, perkongsian ilmu itu tadi, dan memang tersentuh hati lah juga kan, sebab kita dah nak meninggalkan Ramadan. Dan semoga apabila istiqamah tu mula bertapak kukuh di jiwa seseorang Muslim itu, takwanya hidup subur dalam hidupnya, biarpun Ramadan sudah berlalu, amal ibadat tetap terlaksana dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Dan semoga ia yang memberikan sedikit sebanyak kefahaman dan manfaat buat kita semua atas ilmu Ustaz tadi. Dan terima kasih para jemaah sudi duduk bersama-sama hingga akhir majlis ini, dan teruskanlah pada pukul 8.30 sebentar saja lagi bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Razi untuk tadabbur surah Yasin. Dan Ustaz, saya serahkan kembali Ustaz untuk tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat Raya. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Baik. Terima kasih Pak Elul. Sama-sama. InsyaAllah. Amin. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Selamat Raya.